Terima kasih Syaf dan Lela. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah dia gambaran terkini secara langsung dari PWTC sebenarnya dengan Perhimpunan Agung UMNO. Saya berada di Aras 3. Aras 3 juga agak ramai sebenarnya. Yang mana Aras 3 ini terletaknya gerai-gerai jualan. Kalau anda datang ke PWTC, kita ada 200 gerai jualan menjual berbagai jenis barangan dengan harga yang pastinya berpatutan kepada anda. Dan saya berada betul-betul di hadapan ruangan yang dibuka untuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Di sini adanya maskot animasi seperti Bobo Boy dan juga banyak lagi, dan adanya kuis dan adalah hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pengunjung yang datang. Selain daripada mendengar perbahasan yang dibawakan, mereka juga boleh mengikuti pelbagai aktiviti yang dibuat di sini. Baik, saya nak terus fokus kepada inti perbahasan untuk ketiga-tiga pergerakan sayap utama parti pada hari ini. Kalau kita mulakan, kekalkan pegangan tanah Rizab Melayu, itu suara berkumandang pada persidangan sayap UMNO pada hari ini, yang mana pergerakan wanita mengingatkan kerajaan negeri supaya mematuhi dan memastikan semua tanah Rizab Melayu yang telah dibatalkan diganti wajib semula mengikut enakmen Rizab Melayu negeri masing-masing. Pada masa sama, pergerakan itu komited untuk memastikan orang Melayu hidup dengan harmoni bersama bangsa lain dan menghormati hak mereka. Di luar sana ada beberapa anasir terutama yang mempunyai agenda politik yang mencabuli integriti perlembagaan persekutuan, yang cuba membawa kepada keresahan kaum. Bagi menyiapkan Bumiputra dengan pelbagai kemahiran, pergerakan wanita turut menyarankan agar Kementerian Pendidikan menjadikan bahasa Arab, Mandarin dan Tamil sebagai mata pelajaran elektif yang wajib dipilih pelajar sekolah rendah dan menengah. Alangkah indah jikalau generasi akan datang di Malaysia terdiri daripada generasi multilingual yang petah bercakap dalam bahasa Melayu, Inggeris, Arab, Mandarin, Tamil maupun bahasa-bahasa yang lain. Saya khawatir bukan hanya bahasa Melayu tidak mampu dimertabatkan, ini kita dengan kaum lain macam bertutur macam ayam dengan itik. Wanita UMNO yakin dengan penguasaan pelbagai bahasa itu akan mengeratkan lagi perpaduan kaum di negara ini. Baik, menjurus kepada isu yang sama, itu juga antara yang disuarakan di peringkat perbahasan pergerakan pemuda, di mana pemuda UMNO mencadangkan agar kerajaan mewujudkan Majlis Amanah Tanah Melayu di seluruh negeri dan menggesa supaya enakmen Rizab Melayu negeri-negeri dikuatkuasakan sepenuhnya. Juga menyemak semula senarai tanah Rizab yang diwarta keluar dan memastikan tanah-tanah terlibat digantikan dengan segera. Pemuda tidak akan sama sekali berdiam diri dalam hal ini. Kita akan membawa isu ini untuk ke pentas nasional dan menggesa agar enakmen Rizab Melayu negeri-negeri dikuatkuasakan sepenuhnya. Beliau turut menyentuh soal pemilikan hartanah orang Melayu di bandar. Berdasarkan statistik terkini, kaum Bumiputra itu hanya memiliki 5% daripada jumlah hartanah di Malaysia. Banyak sebab musibat yang ini berlaku. Pemaju perumahan, kalau tak boleh jual kuota Bumiputra dalam tempoh 6 bulan, mereka dapat pengecualian. Ada yang tak bertanggungjawab lagi kuat mengelat. Mereka kurangkan promosi kepada Bumiputra sebab tahu akan dapat pengecualian dan boleh jual di pasaran terbuka. Justru bila mencadangkan tempoh untuk mencari pembeli Bumiputra dilanjutkan selama 9 bulan, atau kerajaan menerusi syarikat berkaitan kerajaan boleh membeli unit kuota Bumiputra dari pemaju bagi tujuan memperkasa agenda Bumiputra. Baik, sementara itu pemuda UMNO turut menggesa kepimpinan tertinggi menyegerakan proses meremajakan parti sebagai wadah menjamin kelangsungan perjuangan masa depan. Ini kerana proses peremajaan parti tidak boleh disudutkan dari aspek retorik semata-mata. Saya tak mahu begitu. Jelas Khairi, UMNO perlu melakukan perubahan drastik jika ingin kekal relevan. Kami mahu suara orang muda di segenap ceruk pimpinan parti, pemuda di Dewan Rakyat, pemuda di Dewan Undangan Negeri, pemuda dalam GLC, pemuda jadi timbalan menteri dan lebih ramai pemuda jadi menteri.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Ketua Pemuda pada perhimpunan pergerakan itu di Dewan Tun Hussein On. 50 tahun lalu, UMNO dipenuhi dengan barisan kepimpinan tenaga muda yang menjadi Menteri Besar dan Ketua Menteri Melaka selain menjadi timbalan Menteri dan pengurusi GLC. Sehubungan itu, Khairi meminta pemimpin UMNO menyegerakan gandingan pemimpin UMNO lama yang berpengalaman dengan anak muda untuk menentukan kegemilangan bangsa. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal turut menyokong agar lebih ramai golongan muda diberi peluang menjawat jawatan tinggi termasuk dalam barisan kabinet. Kalau boleh, kita berlandaskan bukan hanya usianya tapi keupayaan mereka. Kalau kita dah sedar dan tahu, selaku mereka mempunyai golongan ini, kumpulan ini mempunyai keupayaan untuk kita lonjatkan, ketengahkan untuk memimpin, ya, dan mengambil ruang sama ada menjadi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ataupun menjawat jawatan tertentu. Para perwakilan turut menyokong saranan ini. Saranan dan apa keperluan anak muda pada hari ini kita dapat lihat, dan saya nampak YB Khairi Jamaluddin banyak menumpukan permasalahan di akar umbi. Fokus UMNO pada tahun ini adalah peremajaan UMNO sendiri. Jadi saya sebagai wakil Kelab UMNO luar negara di London, saya merasakan ini satu inisiatif yang terbaik daripada UMNO sendiri untuk merapatkan lagi jurang di antara UMNO dan juga mahasiswa, khususnya anak-anak muda, di mana kami mempunyai idea-idea baru, idea-idea yang ingin membaik pulihkan UMNO di sudut persepsi masyarakat di Malaysia. Kita nampak peremajaan UMNO nampak diketengahkan. Apa yang dia nak ialah orang-orang muda perlu lebih tampil ke depan, menunjukkan kualiti kepimpinan pada yang ada. Baik, pada ketika ini perbahasan masih lagi rancak berlangsung untuk pergerakan ketiga-tiga sayap parti. Mungkin kita boleh jengah seketika keadaan di Aras 2 pada ketika ini, yang mana rakan saya Alia Jasmine ada mengikuti perkembangan untuk sayap pergerakan wanita UMNO. Kita terus saja bersama Alia. Terima kasih Syaril. Baik, Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Syarizat mengadakan pertemuan dengan Kelab UMNO luar negara kira-kira pukul 4.30 petang tadi. Dan seperti tradisinya, wakil Kelab UMNO luar negara turut diberi ruang untuk berucap pada Perhimpunan Agung UMNO nanti, dan bersama wakil mahasiswa tempatan yang buat julung kalinya diberi ruang untuk berbahas pada Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Dan dalam sesi perbahasan sebelah petang, para perwakilan penuh semangat menyentuh pelbagai isu. Kita dengarkan petikan antara isu yang turut dibahaskan oleh perwakilan UMNO, perwakilan wanita UMNO pada sebelah petang ini. Menggesa Kementerian Sumber Manusia menubuhkan One Stop Center agar masalah berkaitan dengan pembantu rumah dapat ditangani dengan cepat dan baik, serta membuat penambahbaikan dalam sistem pengambilan pembantu rumah bagi memastikan kualiti dan kos pengambilan pembantu rumah yang berpatutan. Sidang perwakilan sekalian, wanita Johor ingin mendapat sokongan dan perhatian bagi merealisasikan harapan dan impian seluruh wanita untuk mendapat hak dalam sektor ekonomi. Memastikan penguatkuasaan Governance Blueprint 2011 iaitu 30% wanita dalam kepimpinan, dalam pengurusan dan lembaga pengarah mesti direalisasikan. Baik, sesi perbahasan dijadualkan berakhir pada pukul 6.30 petang nanti, dan bagi perbahas atau perwakilan wanita UMNO yang tidak berkesempatan untuk berbahas pada hari ini, sesi perbahasan akan disambung pada keesokan harinya. Itu sahaja laporan dari saya, Alia Jasmine, langsung dari PWTC. Kembali bersama Syahril. Terima kasih Alia. Okey, selain daripada yang Alia bawakan tadi, sebenarnya pada petang ini ramai ataupun banyak sebanyak idea-idea bernas yang turut dibawakan oleh pembahas-pembahas terutamanya di pergerakan wanita. Saya nak bawakan kembali perhatian anda untuk imbas ketika antara idea-idea yang cuba dibawakan oleh pembahas untuk pergerakan wanita. Membuat gesaan di hadapan timbalan Presiden dan Naib Presiden agar kerajaan mengekalkan Akta Hasutan 1948 kerana ianya merupakan benteng terakhir dalam mempertahankan agama Islam, institusi Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan Melayu dan bumi putera dan bahasa Melayu. Akta ini perlu dikekalkan demi mengekalkan perpaduan. Matlamat kerajaan dapat direalisasikan. Wanita menuntut agar disyaratkan
atau dijadikan dasar serta KPI kepada syarikat JLC dan swasta untuk meletakkan 3% wanita. Saya ulangi, syarikat JLC dan swasta untuk meletakkan 3% wanita sebagai ahli lembaga pengarah. Dalam memperdulikan sistem pendidikan negara yang agak bercelaru sedikit akhir-akhir ini demi menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan semua kaum yang ada dalam negara ini, maka langkah memperkasa dan memperkukuhkan sistem pendidikan di sekolah kebangsaan ini sangat perlu dititik beratkan. Baik, selain dari pergerakan sayap pemuda dan juga wanita, kami juga tidak terlepas pandang untuk mendengar inti perbahasan bagi pergerakan sayap puteri. Antara yang paling mencuri tumpuan di mana Puteri UMNO mendedahkan tindakan pihak tertentu merekrut anak Melayu untuk tujuan menyebar doktrin liberalisme, sosialisme dan juga komunisme. Mereka bergerak aktif melalui beberapa program yang bertopengkan demokrasi. Mereka menggunakan platform program ini untuk menghasut, membasuh, memprogramkan pemikiran anak-anak Melayu kita tentang kerajaan, menolak beberapa perkara yang termaktub dalam perlembagaan dan menjadi pelapis kepada ancaman liberal, sosialis dan komunisme di negara ini. Dan sebagai tanggungjawab Puteri memastikan pemikiran generasi muda bersih dan mendapat maklumat yang tepat, sayap UMNO itu menubuhkan satu pasukan khas. Inilah pasukan Puteri UMNO yang kita gelar Barisan Semut Api. Kita wujudkan pasukan ini. Dalam diam kita atur strategi. Kita tepis segala propaganda penipuan fitnah dalam media sosial. Dan sementara itu Puteri UMNO juga turut menyambut baik kenyataan timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa akta hasutan akan dikekalkan dengan beberapa penambahbaikan yang sesuai. Puteri UMNO berpendapat hanya dengan akta hasutan semua perkara berkaitan hak keistimewaan orang Melayu dapat dipelihara. Demi menjaga keamanan, jika akta hasutan itu dah dihapuskan, apa yang kita tinggal? ISA pun dah tak ada kan, jadi tak ada apa yang kita tinggal. Jadi akta hasutan perlu perlu diperkemaskan, bukan dihapuskan. Sememangnya sepatutnya akta hasutan diadakan semula kerana ini untuk membuktikan bahawa orang tidak boleh sewenang-wenangnya untuk mempertikaikan apa-apa isu atau sewenang-wenangnya untuk bersuara. Sebab kalau kita kekalkan, mungkin diorang akan berhati-hati. Dia tak akan berani macam seperti pemimpin dulu. Akta hasutan patut diwujudkan dan diteruskan dan diperketatkan dan diperkuatkan. Itu penting bagi saya. Sangat penting di masa hari ini supaya saya rasa supaya kita ni anak muda juga atau orang di luar sana tidak mempelekehkan tentang agama Islam kita itu sendiri. Bagi saya, kita sebagai pejuang perlu berani. Saya rasa isu hasutan kita perlu berani untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada mereka sekiranya mereka menghina Islam itu sendiri. Kalau kita cakap pasal Islam, Islam tu adalah agama kita dan kita berpegang hanya pada Islam. So saya rasa kita perlu menjaga dia. Baik, ini antara perkembangan terkini yang dapat kami bawakan sebenarnya dengan Perhimpunan Agung UMNO. Untuk makluman juga pada hari ini di peringkat pemuda 993 perwakilan ada di sini dan juga di peringkat wanita 992 perwakilan, di peringkat puteri 991 perwakilan secara keseluruhannya yang terlibat secara langsung untuk sesi perbahasan ketiga-tiga sayap parti pada hari ini. Dan pada malam ini kami dimaklumkan Ahli Majlis Tertinggi UMNO akan mengadakan mesyuarat tertutup di tingkat 39 Menara Dato' On. InsyaAllah esok juga merupakan hari yang penting. Perhimpunan Agung UMNO 2014 akan bermula secara rasminya esok. Jangan terlepas pandang untuk terus saja bersama kami di TV1 mengikuti perkembangan terkini Perhimpunan Agung UMNO. Jadi saya nak kembalikan perhatian anda untuk ikuti perkembangan lanjut bersama Hisham dan juga Nulela di Angkasa Puri. Silakan. Suara perbahasan kembali bergema. Pelbagai usul akan diangkat. PWTC sekali lagi bakal menerima ribuan perwakilan. Kami akan bawakan secara eksklusif sempena Perhimpunan Agung UMNO kali ke-68. Semuanya di RTN.